Akta pembangunan bandar ini sebenarnya yang tersirat lah, yang saya dapat lihat yang tersirat. Sama dengan apa yang telah berlaku di Singapura. Mereka akan buat displacement ataupun pengalihan semula, perpindahan semula. Mereka akan mencaturkan kependudukan semula penduduk suatu kawasan tersebut dengan apa yang berlaku, yang sedang berlaku sekarang pun. Mereka akan mengalihkan dan menyediakan tempat penginapan mereka, keluarga mereka ke tempat yang baru yang telah dikira, di mana nak hijrahkan mereka ke kawasan mana, supaya satu hari nanti demografi ataupun peratusan penduduk satu tempat itu mereka dapat jangka, mereka dapat menguasai pilihan raya. Pernah dengar tak Razak Mansion? Razak Mansion dulu adalah walk-up flat, satu bangunan yang mempunyai 4 tingkat yang tidak ada lift, panjat naik ke atas, dan ada lebih kurang 400 keluarga di Razak Mansion yang dahulu, dan kebanyakannya ada orang Melayu. 400 keluarga di kawasan yang hampir tak sampai 5 ekar. Apabila mereka mendapat kebenaran untuk merobohkan bangunan tersebut, dan tuan-tuan dan puan, nak merobohkan suatu kawasan penempatan ini mesti mendapat persetujuan penduduk, mesti mendapat persetujuan penghuni dan juga penduduk pemilik perumahan-perumahan tersebut. Dan kalau akta strata yang asalnya hendaklah mendapat 100% persetujuan daripada penduduk, baru mereka boleh, kerajaan boleh memberi hak kepada pemaju di atas asas untuk membina semua kawasan tersebut, untuk sama ada menaikkan lagi ekonomi kawasan tersebut atau meningkatkan lagi taraf hidup dan berbagai-bagai perkara-perkara yang dapat dijatakan di atas keperluan usaha tersebut, barulah boleh diberikan setelah mendapat konsen ataupun persetujuan 100% daripada penduduk. Tapi kalau URA yang akan dibentang ni mungkin akan diturunkan lagi, dipanggil sebagai threshold. Threshold ini ialah ambang persetujuan di antara pemilik perumahan tersebut hingga sampai ke 70% atau 75% atau malahan bawah lagi, untuk memberi kebenaran ataupun kekuasaan dia secara hak, legally, cara undang-undangnya membenarkan kerajaan membina semula kawasan tersebut walaupun tanpa persetujuan daripada kesemua penduduk atau pemilik perumahan. Ini bahaya. Kalau kita lihat di Razak Mansion tadi, setelah diroboh 4 tingkat, 400 keluarga, berapa blok lah? 4 blok ke 3 blok. Kemudian mereka bina satu bangunan baru hampir 50 tingkat yang mempunyai hampir 4,000 rumah yang baru. Mereka ambil lah pula, dipindahkan 400 keluarga ni ke satu tempat, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun, dibiayai kos sewaan dan sebagainya, diberi sedikit pampasan di atas hak milik yang lama, dan mereka bagi tawaran atas unit-unit yang baru dengan harga yang diskaun. Tetapi penambahan penduduk di tapak yang sama yang hampir 5 ekar tadi, daripada 400 keluarga menjadi 4,000 keluarga. Dan kebanyakan ada keluarga-keluarga baru itu adalah bukan orang Bumiputera seperti mana yang ada di Razak Mansion dulu. Percaturan dipanggil ke demografi, nak mengalihkan bagaimana peratusan penduduk satu kawasan lokaliti itu, mereka mendapat majoriti. Dan ini akan berlaku di banyak tempat di seluruh bandar-bandar baru, seperti mana yang dimaklumkan oleh Ngah Koming, mengatakan bahawa 1,300 ekar kawasan yang akan dikenal pasti untuk dibangun semula di Kuala Lumpur, termasuk kawasan-kawasan yang pernah dibina oleh PKNS dan juga DBKL. Yang PKNS tu flat-flat lama, macam tadilah Razak Mansion tu PKNS yang bina, setelah menjadi Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, maka DBKL yang bina. Semua kawasan-kawasan perumahan ini 1,300 ini yang merangkumi lebih kurang 139 penempatan adalah tanah-tanah milik PKNS dan DBKL, akan diberi hak kebenaran untuk roboh dan bina semula di atas acuan yang mereka cadangkan kepada kerajaan. Tuan-tuan, kawan saya Lembah Pantai, bagi saya 5 tahun saja kalau saya hidup panjang lagi, saya rasa majoriti pengundi Melayu di Lembah Pantai akan hilang, akan menjadi minoriti. Bukit Kerinci, kawasan orang Melayu, sekarang ditukar jadi bangsa South. Sekarang dipakai Central Park. Yang naik itu semua bangunan-bangunan 40 tingkat, 35 tingkat, yang kebanyakannya tidak mampu dibeli oleh orang Melayu, yang harga 1.5 hingga 3 juta satu unit. Kapur adalah hukum.
Abdullah Hukum adalah sebenarnya yang pembuka Kuala Lumpur, bukan Yap Bahloi. Abdullah Hukum daripada Kerinci yang membuka Kuala Lumpur, menestablishkan kampung Abdullah Hukum di seperti jalan raya dan bangsa dengan kereta api itu. Mana ada kampung lagi dah? Sekarang rumah dan juga surau Abdullah Hukum telah dipindah ke atas bangunan dah, Eco City, bangunan putih. Tak ada dah nama surau Abdullah Hukum. Nama Abdullah Hukum pun lenyap. Dalam 2 generasi lagi orang tak kenal ada siapa Abdullah Hukum. Tak ada lagi dah nama Abdullah Hukum di dalam benak hati anak-anak kita. Kenapa? Legasi dan peristiwa sejarah itu dihapus daripada hati dan pandangan manusia, terutama orang kita, orang Melayu. Di kampung Abdullah Hukum sekarang ada Eco City. Saya bertemu dengan salah seorang orang Melayu kat situ selepas semayang pada hari Minggu lepas. Saya tanya, tuan tinggal kat mana? Saya tinggal kat Eco City. Saya tanya dia, berapa ramai orang Melayu tinggal dekat Eco City, tuan? Tak ada, tak ramai. Berapa harga rumah tu? Oh, saya sewa, dia kata. Berapa tuan sewa? Tak boleh cakap lah, dia kata. Dengan hanya 2 bilik sahaja, 1,000 kaki persegi, sewaan saja yang kawan yang saya tanya awak tu dah 4,000 sebulan sewa. Mana orang Melayu boleh sewa? Mana orang Melayu boleh beli tanah perumahan macam tu? Ini di Kerinci, kawasan saya. Dan tuan-tuan, masa sudah tamat. Demografi ini merupakan satu agenda sulit, yang silence agenda daripada pihak mereka untuk displacekan, untuk memisahkan demografi orang Melayu di kawasan bandar, supaya besok satu hari nanti semua kawasan-kawasan yang dibangun semula kebanyakannya adalah menjadi milik majoriti bukan Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan, berilah kesedaran kepada semua sahabat-sahabat, saudara mara kita, anak-anak kita, supaya ambil tahu pasal politik.